Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan kerana masih lagi bersama-sama kami memberi sokongan dan masih setia bersama kami di dalam program Tanya Kurator yang pada hari ini telah memasuki siri yang ke-9 dengan tajuk aplikasi preventif dalam penjagaan artifak. Tuan-puan dan puan-puan akan bersama saya selama lebih kurang 30 minit untuk membincangkan apakah yang dimaksudkan tentang konservasi preventif, dan sekiranya tuan-puan ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada saya, tuan-puan boleh berbuat demikian apabila berakhirnya program ini nanti. InsyaAllah saya akan menjawab sedaya upaya permasalahan ataupun soalan yang tuan-puan ajukan kepada saya. Tanpa melengahkan masa, saya akan menceritakan ataupun kita akan sedikit revise berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan konservasi. Mungkin setengah orang janggal dengan perkataan konservasi, tetapi sebenarnya konservasi diringkaskan adalah satu proses untuk kita memanjangkan tempoh hayat satu artifak supaya ia lebih bertahan lama. Maksud di sini bertahan lama itu adalah sekiranya kita mempunyai satu artifak yang kita jumpai sama ada melalui ekskavasi arkeologi ataupun hadiah dan sebagainya. Contoh, kalau kita menjumpai artifak meriam di Fort Cornwallis ataupun di Kota Kuala Kedah, sudah pasti kita akan lihat artifak tersebut dalam keadaan yang tidak stabil. Ada artifak meriam yang telah berkarat dan sebagainya. Jadi dengan adanya proses konservasi, meriam yang kita jangkakan boleh bertahan antara 3 ke 5 tahun, tetapi setelah menjalani proses rawatan, penstabilan dan sebagainya, artifak meriam ini mungkin boleh bertahan lebih lama daripada itu, mungkin dalam tempoh 10 hingga ke 15 tahun. Okey. Untuk konservasi kita terbahagi kepada dua. Kita ada konservasi kuratif, kita ada konservasi preventif seperti yang saya boleh tunjukkan di dalam whiteboard ini. Apakah perbezaan di antara kuratif dan preventif? Kuratif kita lebih memfokuskan tentang bagaimana kita merawat suatu artifak. Artifak yang telah rosak seperti ada yang pecah, ada yang patah dan sebagainya, ataupun yang telah mengalami proses kakisan ataupun pengalatan, maka kita melaksanakan kerja-kerja perawatan untuk artifak itu boleh stabil dan akhirnya boleh kita persembahkan dalam bentuk pameran dan sebagainya. Manakala bagi preventif pula, ia lebih kepada kita memfokuskan bagaimana kita mengawal persekitaran artifak tersebut daripada merosakkan artifak. Contoh persekitaran adalah seperti sistem pencahayaan, benda asing, makhluk perosak dan sebagainya. Untuk tuan-puan lebih memahami apakah kuratif dan apakah preventif, suka kalau boleh kita lihat dari segi bahasa yang lebih mudah ataupun dari segi contoh yang lebih mudah. Kalau tuan-puan dapat perhatikan bagaimana kerajaan Malaysia kita membendung gejala COVID daripada berleluasa melalui kuratif dan juga preventif. Kalau tuan-tuan dapat melihat siaran, kalau tak silap saya lebih kurang pukul 5 petang, berkenaan dengan laporan yang dikemukakan oleh Menteri kita, Menteri Kesihatan, berkenaan dengan berapa orang yang telah sembuh daripada jangkitan COVID. Jadi apabila kita melihat di sini jumlah pesakit yang telah sembuh daripada COVID, bermaksud hospital ataupun kaki tangan hospital telah melaksanakan proses perawatan bagi menyembuhkan pesakit tersebut dan akhirnya pesakit tersebut boleh pulang ke rumah masing-masing. Manakala kalau kita lihat pula pada pukul, kalau tak silap saya pukul 2 petang, akan ada satu siaran yang akan memberikan laporan tentang bagaimana kita mengengkang dari segi penurunan COVID tersebut melalui
apa tu uh, jarak sosial, social distance, dan juga bagaimana kerajaan kita mengehadkan dari segi pergerakan masyarakat di luar sana. Jadi kalau dilihat sini, kedua-duanya adalah merupakan kuratif dan juga preventif. Satu dari bentuk penyembuhan, satu lagi dari bentuk pencegahan. So saya harap tuan-puan dapat faham dengan contoh yang mudah ini. Dan saya pun tidak berhasrat untuk hari ini untuk berceritakan tentang apa perbezaan kuratif dan preventif, tetapi kalau melihat kepada tajuk kita adalah aplikasi preventif dalam penjagaan koleksi. Jadi di bawah preventive conservation atau konservasi preventif, kita akan berkongsi maklumat tentang bagaimana konservasi preventif itu dapat memelihara artifak supaya ia kekal stabil sepanjang zaman. Satunya melalui pengendalian artifak, kita akan bincangkan selepas ini. Yang kedua adalah kawalan persekitaran. Yang ketiga, sokongan artifak. Yang keempat, menasing dan bahan cemar. Dan akhir sekali adalah kawalan makhluk rosak. Jadi tuan-puan, kita akan mulakan dengan pengendalian artifak. Seperti yang kita tahu, artifak ada yang berusia puluhan tahun, ada yang berusia ribuan tahun dan ratusan tahun. Maka artifak tersebut sudah tentu dalam keadaan kondisi yang tidak stabil dan memerlukan kaedah pengendalian yang betul. Jadi tata cara ataupun prosedur-prosedur itu perlu diikuti bagi memastikan artifak ini tidak akan rosak disebabkan cara pengendalian yang salah. Salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah bagaimana kita mengenalikan ataupun memegang artifak dengan menggunakan sarung tangan. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memegang ataupun mengenalikan artifak dengan cara betul. Seperti mana yang tuan-puan dapat lihat di tangan saya memakai sarung tangan cotton ataupun sarung tangan kapas, dan di hadapan ini pun ada beberapa contoh sarung tangan, iaitu sarung tangan yang diperbuat daripada getah, nitrile dan sebagainya. Kenapa kita perlu menggunakan sarung tangan? Seperti yang tuan-puan sedia maklum, tangan kita kadang-kadang mempunyai kontaminasi ataupun mempunyai kotoran-kotoran tertentu. Sekiranya kita tidak memakai sarung tangan lalu kita memegang kepada artifak, nescaya artifak tersebut akan menjadi rosak disebabkan kontaminasi daripada tangan kita berpindah kepada artifak tersebut, dan kita akan lihat proses kerosakan artifak akan berlaku, mungkin bukan sekarang, tapi mungkin dalam tempoh beberapa bulan ataupun beberapa tahun, disebabkan berlakunya tidak balas disebabkan oleh kotoran yang melekat pada artifak disebabkan oleh tangan kita yang tidak memakai sarung tangan itu tadi. Tetapi ada setengah-setengah kes kita tidak perlu memakai sarung tangan sebenarnya. Kita khawatir, contohnya kalau kata kita menggunakan sarung tangan kapas. Memang sarung tangan kapas ini sesuai untuk kita memegang artifak. Whatever jenis artifak kita boleh gunakan sarung tangan kapas. Tetapi ada artifak-artifak tertentu yang mungkin dalam permukaan yang tidak rata ataupun mempunyai permukaan yang tajam dan sebagainya, seperti ada benang-benang yang terputus ataupun benang-benang yang tidak sekata, kita khawatir yang sarung tangan ini, sarung tangan kapas ini, kapas-kapas tersebut akan tersangkut di dalam artifak tersebut, dan ini akan menyusahkan para konservator untuk kita mengeluarkan kembali kapas daripada artifak tadi. Okey. Faktor yang kedua, kita akan lihat dari segi kawalan persekitaran. Kenapa kawalan persekitaran ini penting dalam kita memastikan artifak kita selamat. Dan kalau tuan-puan ataupun di pihak muzium sering mendapat teguran dan kritikan berkenaan kenapa setengah pameran kita kelihatan agak malap, agak gelap dan mungkin dikatakan tidak harmoni. Tapi sebenarnya bukanlah maksud kita sebagai profesional muzium sengaja untuk kita mengelapkan suasana pameran tersebut, tetapi adalah semata-mata untuk kita menjaga artifak supaya ia tidak rosak disebabkan oleh sistem percayaan yang tidak betul. Jadi kenapa kita berkata sistem percaya boleh menyebabkan kerosakan pada artifak? Satunya disebabkan oleh pencahayaan akan menghasilkan dua bentuk radiasi. Radiasi yang pertama adalah radiasi infrared,
yang boleh menghasilkan haba yang banyak, dan sekiranya artifak didedahkan kepada radiasi infra, haba yang banyak tersebut akan menyebabkan artifak kita menjadi kering dan akhirnya akan jadi brittle ataupun akan jadi rapuh. Dan satu lagi adalah disebabkan sistem pencahayaan kita ni akan menghasilkan UV ataupun ultraviolet ataupun ultra lembayung. Bila ultraviolet dipancarkan kepada artifak. Jadi kalau kata kita ada artifak yang dibuat daripada bahan-bahan yang berwarna, contoh lukisan ataupun kita ada salutan dan sebagainya, maka dalam satu tempoh masa tertentu artifak ini akan menjadi pudar. Sebagai contoh, kalau kita ada surat khabar yang kita letakkan pada tengah hari yang terik, pada panasan terik, contohnya pada pukul 1 dan sebagainya, dan apabila kita ambil semula surat khabar itu pada waktu petang, dan kita akan dapat lihat yang surat khabar itu telah menjadi pudar. Sebab apa? Sebab ultraviolet telah merosakkan struktur ataupun telah menjadikan surat khabar itu menjadi pudar. Jadi bagaimana kita nak menentukan ataupun kita nak mengukur tahap pencahayaan yang sesuai? Jadi di hadapan saya ni boleh saya tunjukkan kepada tuan-puan, kita ada beberapa peralatan yang boleh digunakan untuk kita mengukur tahap cahaya. Yang ini adalah merupakan lux meter. Lux meter ini mempunyai probe ataupun sensor probe yang dapat menentukan ataupun dapat mencerap bacaan cahaya yang dikenakan kepada artifak. Jadi kalau kita boleh buat sedikit demonstrasi macam mana kita mengukur pencahayaan satu artifak, saya akan cuba tunjukkan kepada tuan-puan macam mana kita nak mengukur. Contoh, kita ada satu artifak yang diletakkan di dalam peti pameran, showcase. Bagaimana kita nak memastikan yang artifak ini selamat daripada sistem pencahayaan yang tidak betul? Jadi, apa yang kita buat, kita meletakkan probe ataupun sensor lux meter ini berdekatan artifak tersebut. Tapi disebabkan artifak showcase ini berkunci, jadi saya tak dapat menunjukkan kepada tuan-tuan cara yang sebetulnya. Sepatutnya sensor ini diletakkan bersebelahan dengan artifak tersebut. Dan sekiranya artifak diletakkan dalam showcase yang mempunyai cahaya di bahagian atas, contohnya di bahagian ini, maka sensor tersebut perlulah letakkan dekat dengan artifak, bukan pada sumber cahaya. Ada juga yang kadang-kadang buat silap yang meletakkan sensor pada sumber cahaya. So, bacaannya akan jadi berlainan. Untuk ini, kalau tuan-puan dapat perhatikan, minta kamera datang ke sini. So, untuk cahaya yang jatuh ke atas artifak ini adalah sekitar 110 lux. Jadi, bermakna kalau di bawah kategori organik, 150 ke bawah, kita masih lagi boleh terima. Okey. Terdapat banyak jenis sebenarnya alat-alat yang boleh mengukur cahaya. So dekat depan ni pun kita ada pelbagai jenis alatan. Ini pun sama juga, kita boleh gunakan untuk mengukur pencahayaan. Cuma ia dibezakan dari segi spesifikasi. Okey. Tuan-puan dapat lihat ada dua. Satu yang mempunyai wire yang macam ini, mudah untuk kita gerakkan ke artifak, dan satu lagi dia agak statik di sini. Tapi walau apa pun jenis alatan yang digunakan, kalau dapat membuat bacaan pada cahaya pada artifak, jadi kita boleh gunakan. Okey. Yang kedua berkaitan dengan sokongan artifak. Sokongan artifak merupakan satu faktor yang sangat penting dalam kita memelihara artifak, sama ada sokongan itu dibuat bagi tujuan peragaan ataupun sokongan itu dibuat bagi tujuan penyimpanan. Sebab kita maklum yang setiap artifak mempunyai titik kelemahan tertentu ataupun ada faktor-faktor kelemahan pada artifak tersebut, dan tempat yang mana artifak itu lemah akan diberikan sokongan
Sokongan contohnya kalau kita ada teko ataupun tepot, mungkin sokongan yang perlu kita letakkan adalah pada bahagian pemegang dia, sebab bahagian itulah yang sangat lemah, dan kalau kita kurang untuk kita kenali dengan cara yang betul, mungkin kawasan tersebut akan menjadi patah. Okey, di hadapan saya, tuan-tuan, kita ada beberapa contoh sokongan artifak. Yang ini merupakan sokongan mount on board, yang mana kita meletakkan artifak di sini di satu permukaan, sebab artifak ini kelihatan fragile. Jadi cara yang terbaik untuk kita pelihara dia adalah dengan meletakkan ataupun kita menjahit di atas permukaan board yang dibuat khas untuk tujuan artifak tersebut. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat, terdapat pelbagai teknik jahitan konservasi yang digunakan untuk menghasilkan mount tersebut. Ia bermula dengan ini, kita ada polycarbonate board, kalau tuan-tuan dapat lihat, dan kita akan lapiskan dengan bahan yang dikenali sebagai pelon. Kita akan lekatkan dia. So mungkin kita akan menggunakan sejenis gam yang bebas asid, dan akhirnya kita akan letakkan ataupun kita akan lapisi dengan satu lagi kain, sama ada kain microfiber ataupun apa-apa jenis kain yang bersih dan tidak memindahkan warna. Better kita gunakan kain-kain yang plain, iaitu kain-kain yang berwarna putih dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh teknik sokongan on board. Dan apa yang saya maklumkan tadi, inilah jadinya. Daripada sekeping polycarbonate board yang kita lapisi dengan pelon, dan kita lapisi semula dengan kain microfiber, dan akhirnya akan jadi macam ni. Lalu kita jahitkan artifak, terutamanya tekstil, di atas permukaan yang ini. Jadi kita boleh simpan, kalau sekiranya untuk simpanan, kita boleh buat simpanan yang mendata, dan sekiranya untuk kita peragakan, kita boleh letakkan dalam sokes dalam keadaan yang mendata macam ni. Okey. Kita juga ada kaedah sokongan menggunakan padded hanger. Biasanya kalau di luar, di pasaran tempatan, kita cuma ada hanger yang diperbuat daripada plastik, yang diperbuat daripada kayu, tanpa sebarang span ataupun sebarang padded diletakkan pada hanger tersebut. Jadi kalau kita menggantung baju yang tidak mempunyai padded, dan baju tersebut adalah kategori yang sangat tidak stabil, maka dia akan merosakkan artifak tersebut. Jadi yang ini pun kita buat secara custom made. Konservator kita di bahagian pengurusan konservasi membuat padded hanger ini, dan sekiranya tuan-puan ingin mendapatkan maklumat lanjut bagaimana proses pembuatan padded hanger, proses pembuatan mount on board, tuan-puan boleh datang ke Jabatan Museum Malaysia ataupun boleh bertanyakan kepada konservator kami di Jabatan Museum Malaysia di bahagian pengurusan konservasi. Dan satu lagi, ini adalah kaedah sokongan melalui gulungan. Kenapa kaedah ini penting? Satunya, sekiranya kita mempunyai satu artifak iaitu artifak tekstil yang mana kita dapati sangat sukar untuk kita simpan. Mungkin ruang penyimpanan adalah terhad, jadi kita boleh menggunakan kaedah secara gulungan. Di samping kita dapat menyimatkan ruang, tetapi pada masa yang sama kita boleh melindungi artifak ini daripada rosak. Biasanya kalau di rumah ataupun peniaga antik dan sebagainya, ada artifak-artifak daripada tekstil, dan kadang-kadang kita lihat mereka melipat artifak tersebut. Sekiranya artifak tekstil dilipat, maka dah tentu bahagian-bahagian lipatan tersebut akan jadi rosak dan akan jadi pecah. Jadi elakkan daripada melipat tekstil-tekstil yang lama yang biasanya mempunyai tekatan. Kita kuatiri benang-benang emas ataupun benang tekatan tersebut akan pecah disebabkan oleh lipatan tersebut. Baik.
Dan bagaimana untuk kita membuat kaedah gulungan ini? Sama juga dengan mohon ombak tadi, kita menggunakan bahan ini. So, saya pasti tuan-puan kenal bahan ini. Ini adalah pool noodle yang mana tuan-puan boleh beli di DIY ataupun di Toys R Us. Memang ada jual benda ini. Cuma kita tidak boleh direct contact antara artifak dengan bahan ini. Jadi kita perlukan satu lapisan supaya dia menjadi barrier ataupun menjadi satu halangan daripada artifak bersentuhan secara langsung dengan bahan ini. Jadi apa yang kita buat adalah kita menggunakan kain pelon tu tadi, kita cover ataupun kita tutup permukaan pool noodle ni dengan kain pelon, dan akhirnya kita letakkan ataupun kita lapisi semula dengan kain microfiber ataupun yang ini kotak saya adalah jenis stockinette. Okey, cuma pada hari ini saya tidak boleh menunjukkan cara bagaimana kita mengulung artifak tersebut. Ada teknik-teknik tertentu yang mana setiap gulungan mesti ada satu lapisan yang kita letakkan in between, iaitu menggunakan acid free paper. Jadi kalau tuan-puan berhasrat untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana teknik gulungan itu tadi, tuan-tuan boleh berurusan ataupun boleh meminta maklumat lebih lanjut dengan bahagian pengurusan konservasi selepas ini. Dan salah satu kaedah sokongan artifak adalah melalui sokongan di dalam kotak yang telah dibuat apa kita panggil ukiran, iaitu kita mengukur artifak tersebut ataupun kita mengukir artifak tersebut berdasarkan pada saiz sebenar artifak, dan kita akan letakkan di dalam satu kotak, dan di antara permukaan artifak dengan bahan ini, iaitu bahan polyethylene foam, kita akan letakkan satu layer supaya macam yang saya maklumkan tadi, kita tidak mahu artifak ini bersentuhan langsung dengan bahan sokongan. So kita akan letakkan satu lagi bahan sama ada acid free paper ataupun kita akan letak bahan kain yang bebas asid. Okey, saya harap tuan-puan faham akan kaedah-kaedah sokongan. Sebenarnya banyak lagi jenis kaedah sokongan yang ada yang kita boleh buat, sama ada bagi tujuan untuk simpanan artifak ataupun bagi tujuan untuk peragaan. Biasanya kalau untuk peragaan, sokongan akan lebih kepada bagaimana kita nak menonjolkan peragaan tersebut melalui sistem sokongan yang kita buat semasa kita mempamerkan sesuatu artifak. Yang ketiga, kita akan bercakap berkenaan dengan berdasing dan bahan cemar. So dalam fokus konservasi tadi, berdasing dan bahan cemar merupakan salah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Kenapa? Sebabnya berdasing dan bahan cemar akan merosakkan artifak, akan membentuk satu tindak balas yang kimia yang tidak baik untuk artifak, dan akhirnya artifak tersebut akan menjadi rosak dan sebagainya. Bagaimana pendasing ataupun bahan cemar ini boleh masuk ataupun boleh ada di galeri ataupun di artifak? Satunya melalui bawaan. Bawaan maksudnya bendasing daripada luar kita bawa masuk ke museum, sama ada melalui pengunjung ataupun melalui kaki tangan museum itu sendiri. Contohnya bila pengunjung datang ke museum, sudah tentu dia akan melalui beberapa kawasan, mungkin kawasan pembinaan, kawasan-kawasan yang berhabuk dan sebagainya, dan terus ke museum. Pada masa sama dia tidak sedar yang dia telah membawa bahan-bahan daripada luar untuk masuk ke dalam ruang-ruang galeri dan sebagainya. Begitu juga dengan kaki tangan, berkemungkinan kaki tangan tersebut berada di tempat-tempat yang berhabuk dan sebagainya, dan apabila dia melaksanakan kerja-kerja pemuzuman
contohnya memindahkan artifak dan sebagainya, maka bahan-bahan tersebut secara tidak langsung akan berpindah kepada artifak. Dan yang kedua, bagaimana bahan penasing ataupun bahan cemar ini ada di muzium. Satunya mungkin melalui penyelenggaraan. Ada kalanya vendor-vendor penyelenggaraan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan sistem power dingin, sistem penggunaan dan sebagainya, kadang-kadang mengambil sikap sambil lewa membersihkan filter atau penuras di dalam ruangan galeri tersebut. Dan secara tidak langsung habuk-habuk akan keluar semasa proses membersihkan filter itu tadi dan akan berterbangan di dalam galeri pameran. Dan paling penting bagi saya adalah, kalau boleh kita jangan sekali-kali membuat naik taraf pameran di dalam galeri dengan melaksanakan kerja-kerja pertukangan. Contohnya mungkin perlu kita melaksanakan kerja-kerja seperti menggergaji, kerja-kerja untuk memuat prop, dan alatan-alatan yang digunakan sudah tentu mempunyai asap, habuk dan sebagainya. Dan secara tidak langsung apabila kita naik taraf satu pameran, habuk-habuk bertambangan akan melekat kepada artifak tersebut. Lebih baik sekiranya kita mempunyai ataupun kita mendapatkan showcase yang dibuat daripada luar, dimasukkan ke dalam galeri, daripada kita membuat showcase tersebut ataupun konsep peragaan tersebut di dalam galeri itu sendiri. Dan yang ketiga, di bawah kategori macam mana bahan cemar ataupun penasing ini hadir ke persekitaran muzium ataupun galeri adalah melalui aktiviti konservasi. Memang kita katakan konservasi bertujuan untuk memanjangkan tempoh hayat artifak, tetapi konservasi kalau dilaksanakan dengan cara yang salah, dilaksanakan di luar pada tempat yang sepatutnya, maka ia akan mengundang kepada kerosakan kepada artifak. Contohnya, ini berlaku apabila adanya perubahan jalan cerita bagi satu pameran. Di peringkat awal mungkin artifak-artifak tertentu kita masukkan ke dalam galeri, tetapi bila berlakunya perubahan jalan cerita pada artifak pada pameran tersebut, maka ada artifak-artifak lain yang akan masuk semula, dan sekiranya artifak itu tidak sempat untuk kita laksanakan kerja-kerja konservasi, maka sudah tentu kerja-kerja tersebut terpaksa dilakukan di dalam galeri. Dan apabila kita melaksanakan kerja-kerja konservasi dalam galeri, sudah pasti kita akan gunakan bahan-bahan tertentu, bahan-bahan kimia tertentu, yang akhirnya akan menyebabkan kita menyebarkan benasing ataupun bahan cemar di sekitaran galeri tersebut. Okey, dan fokus kita yang terakhir adalah kawalan kepada makhluk rosak. Kawalan makhluk rosak sangat penting disebabkan kita tahu makhluk rosak akan menyebabkan kerosakan kepada artifak. Dan kalau kita define ataupun kita takrifkan apakah yang dimaksudkan dengan makhluk rosak. Makhluk rosak adalah merupakan organisma yang tidak dikenali terutamanya di muzium, dan sering mendatangkan kemudaratan kepada bukan saja kepada manusia, dia akan mendatangkan kemudaratan juga kepada artifak itu sendiri. So kita kena faham, bukanlah maksudnya semua organisma itu adalah makhluk rosak, tetapi ada juga organisma yang bukan makhluk rosak, tetapi apabila hadir ke muzium dia akan menjadi pencetus ataupun pendorong kepada makhluk rosak lain untuk datang. Contohnya seperti burung. Burung kita tahu sudah tentu dia tidak akan masuk ke dalam galeri pameran, tetapi burung akan bersarang. Burung akan bersarang di bahagian siling, bahagian atap dan sebagainya. Jadi bila burung bersarang, burung akan meninggalkan sarangnya satu tempoh, dan sarang tersebut akan menjadi tempat himpunan ataupun tempat perosak-perosak lain untuk datang, kerana mungkin sarang tersebut mempunyai makanan-makanan yang boleh menjadi sumber makanan kepada makhluk-makhluk perosak yang lain. Dan makhluk perosak juga seperti tikus, kita tahu tikus sangat sukar untuk kita elakkan, kerana
tikus akan berada di mana-mana, tetapi sekiranya kita mengamalkan aplikasi preventif, terutamanya kita melaksanakan amalan IPM iaitu Integrated Pest Management, berkemungkinan kita dapat menidakkan kehadiran tikus tersebut di dalam museum. So apa yang boleh kita buat adalah melalui kaedah mekanikal ataupun melalui kaedah pembudayaan ataupun kawalan budaya. Kawalan mekanikal ni kita akan membuat halangan ataupun hadangan. Maksudnya sekiranya kita tahu punca ataupun di mana artifak di mana makhluk rosak itu masuk ke dalam ruangan museum ataupun di dalam galeri, maka kita akan membuat hadangan ataupun halangan di situ. Jadi adalah penting untuk kita memeriksa kawasan-kawasan museum, maksudnya di mana terdapatnya lubang-lubang yang boleh memungkinkan tikus ataupun apa-apa rosak lain masuk, dan juga kita melaksanakan halangan tersebut, kita menutup ruang kawasan yang telah berlubang. Okey, dan apa yang saya katakan tadi, dari segi kawalan budaya, kita perlu mengikuti prosedur ataupun SOP yang tertentu yang digariskan oleh museum. Contohnya, larangan untuk kita makan di galeri ataupun membawa makanan di galeri, sebab kita pasti apabila sebihan-sebihan makanan tersebut bertaburan di dalam galeri, dan dengan ini sudah tentu artifak-artifak akan masuk dan akan menjadi tempat pemilikan mereka. Dan bagaimana kita merawat ataupun kita membasmi dari segi kehadiran makhluk rosak ini, ataupun kita merawat artifak yang telah dijangkiti oleh makhluk rosak. So kita boleh melaksanakan rawatan secara kimia dan juga bukan kimia. Tetapi saya tidak berhasrat untuk menceritakan apakah jenis kawalan kimia itu tadi, disebabkan kawalan kimia ini mungkin kita boleh berceritakan di bahagian konservasi kuratif yang akan kita bincangkan mungkin dalam siri-siri yang lain. Tetapi untuk hari ini saya rasa cukuplah untuk kita mengenal pasti beberapa fokus-fokus utama dalam preventive conservation seperti yang saya maklumkan tadi. Yang pertamanya adalah dari segi pengenalan artifak, yang keduanya dari segi kawalan persekitaran, yang ketiga sokongan artifak, benda asing dan cemar, dan akhir sekali kawalan makhluk rosak. So saya ingat itu saja yang cuba saya sampaikan ini. Sekiranya ada soalan yang tuan-puan ingin kemukakan, saya akan cuba menjawab, mungkin satu ataupun dua soalan, dan selebihnya kita akan menjawab di laman FB sebentar lagi. Ada soalan? So, kalau tak ada soalan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi untuk mendengar program Tanya Kurator ini. Dan insyaAllah sekiranya program ini mendapat sambutan daripada tuan-puan, mungkin kita akan kembali lagi selepas ini dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Dan kemungkinan untuk yang konservasi kuratif ini kita akan pergi mengkhusus terhadap apa bentuk rawatan-rawatan terhadap artifak, dan benda ini ataupun teknik ini akan dibincangkan oleh kita konservator kami yang ada di Jabatan Malaysia di bahagian pengurusan konservasi, dan insyaAllah mereka akan membantu dari segi bagaimana kita untuk merawat suatu artifak. Kalau tak ada salah, saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Selamat berpuasa dan stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.